Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dalam Niaga Awani dan kita melihat kepada ini perkembangan yang kita akan bawakan iaitu susulan semakan turun Fitch Ratings pada Jumaat ke atas penarafan kredit Malaysia daripada A negatif kepada BBB positif dengan tinjauan daripada negatif kepada stabil dan menurut bernama dalam laporan pada Ahad penurunan penarafan itu bermakna kos Malaysia untuk membuat pinjaman yang seterusnya akan menjadi lebih mahal dan akan beri kesan kepada perbelanjaan kerajaan. Dan dalam laporan daripada ahli ekonomi berbeza pandangan terhadap semakan semula penarafan oleh Fitch Ratings yang memetik dua pakar ekonomi. Ada yang sudah menjangka, ada yang juga mengkritik tindakan dan juga analisis yang diumumkan Fitch Ratings itu. Dan kita akan memperincikan mengenai perkara ini. Kita akan bersama dengan pakar ekonomi kanan dan Ketua Kajian Ekonomi MARC Firdaus Rosli di talian. Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Firdaus. Firdaus, pertama sekali, adakah sebenarnya MARC sebagai sebuah agensi penarafan setuju apa yang dilaporkan oleh Fitch Ratings dan apakah 3 poin yang paling harus diberi perhatian sebenarnya oleh kerajaan? Terima kasih ya. Pertama sekali, penarafan semula oleh Fitch Rating itu adalah satu perkara yang boleh saya katakan adalah selari dengan jangkaan kami ya. Kerana ini bukan satu perkara yang baru walaupun penarafan tersebut disebabkan oleh cara kerajaan bukan sahaja Malaysia tapi di seluruh negara untuk react kepada penularan COVID-19 ni ya. Tapi apa yang kita perlu tekankan ataupun saya perlu tekankan di sini bahawa penarafan ini boleh diubah mengikut perkembangan ekonomi negara. Kita dapat saksikan bahawa pada tahun 2004 yang lepas, 2004 yang lalu, penarafan yang ke atas yang diberikan oleh Fitch pada ketika itu dan adalah disebabkan oleh keadaan ekonomi kita pada sekitar 90-an dan disebabkan oleh banyak ruang fiskal yang kita ada pada ketika itu, kita mampu untuk keluar daripada kemerisian ekonomi dengan kaedah kita sendiri. Tetapi pada tahun 2008 apabila krisis ekonomi melanda seluruh dunia, kita punya reaction kita masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Tapi pada kali ini disebabkan oleh beberapa krisis ekonomi yang besar ya, yang telah melanda kita, kita punya ruang fiskal itu telah menjadi semakin kecil. Dan apabila kita nak mengembangkan ruang fiskal kita pada 2015-2016 yang lepas, kita tarik balik ruang fiskal ini disebabkan oleh penarikan balik GST dan sebagainya. Dan ini menyebabkan syarikat-syarikat penarafan dunia masuk letak balik spotlight mereka ke atas Malaysia disebabkan oleh perkara ini. Jadi secara umumnya saya boleh katakan bahawa ini bukanlah satu perkara yang baru, tetapi apa yang perlu kita perlu ingat bahawa jikalau ataupun tinjauan daripada syarikat penarafan ini mula bertukar daripada stabil kepada negatif, dan itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Tapi sekarang ini masih lagi stabil walaupun penarafan telah berada di satu tangga di bawah. Ini bermaksud kita perlu susun balik ekonomi kita selaras dengan perkembangan ekonomi dunia. Baik Firdaus, adakah semakan turun ini wajar melihat kepada keperluan ekonomi semasa di mana perbelanjaan tinggi kerajaan diperlukan dan tentunya hasil yang rendah di tengah penularan COVID-19 ini? Seperti mana yang saya katakan tadi, dia bergantung banyak kepada bukan kita punya respon kepada krisis sekarang, tetapi apakah ekonomi kita yang telah kita susun sebelum melandanya krisis ekonomi. Itu adalah lebih penting daripada kita punya reaction kepada ekonomi. Kerana apa yang mereka nak tahu, berapa laju kita boleh keluar daripada kemelisitan ekonomi, adakah kita masih lagi terkompong dengan hutang negara dan kadar
revenue ataupun hasil negara adalah semakin kecil dan tidak sejajar dengan perkembangan KDNK negara. Itu perkara-perkara yang lebih menarik minat syarikat-syarikat penarafan seperti ini. Kurang lagi daripada perbelanjaan kerana mereka syarikat-syarikat penarafan ini lebih berminat untuk tahu bagaimanakah cara untuk kita terus berkembang sejajar dengan masa. Firdaus, kita nak lihat apa kelebihan yang negara lain ada berbanding dengan Malaysia yang mungkin sama saiz ekonomi dan juga populasinya. Adakah penarafan mereka juga disemak turun dan stabil dan apa agaknya kelebihan yang mereka ada? Penarafan semula Fitch ini bukanlah kepada negara kita saja. Kalau kita lihat daripada sebulan ataupun 2 bulan yang lepas, Fitch telah pun membuat penarafan ke bawah kepada negara-negara seperti South Africa, Zambia, Maldives dan sebagainya. Dan ini bukan saja tertakluk kepada negara-negara yang developing ataupun low income countries, tetapi negara-negara yang besar juga seperti United Kingdom yang telah pun kena downgrade juga daripada Moody's tapi bukan daripada Fitch. Dan ini memberikan sedikit sebanyak feel yang keadaan ekonomi seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, adalah satu keadaan yang agak sukar untuk berkembang apabila kita telah masuk ke stage recovery nanti. Ini yang pentingnya daripada penarafan ke bawah ni. Baik, dari segi kita nak melihat kepada impak semakan turun ini kepada pasaran kewangan dan juga terbitan hutang kerajaan Malaysia, adakah semakin mahal untuk Malaysia mendapatkan pinjaman di masa hadapan dan pelabur manakah yang akan beli hutang dengan penarafan BBB positif ini? Pada pendapat kami ada dua perkara. Satu, secara teorinya apabila ada downgrade, pelabur-pelabur mungkin akan keluar dan mengurangkan pegangan bond mereka dan untuk kerana mereka rasakan ada lagi pasaran-pasaran bond yang di luar yang lebih selamat untuk mereka pegang. Ini secara teori. Tetapi secara realitinya pada ketika ini itu tidak semestinya akan berlaku, terutamanya kepada negara kita kerana aktiviti ataupun respon daripada kerajaan disebabkan oleh penularan COVID-19 ini telah pun diambil kira sebelum penarafan semula ini dibuat. Dan ini bukan saja tertakluk kepada apa yang berlaku pada bulan-bulan yang lepas, tapi ini juga sejajar dengan penurunan kadar interest ataupun kadar faedah yang dikenakan seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Dan selagi kalau kita lihat kan, katakanlah kalau ada sell off dari segi bond, kami rasakan bahawa yield curve kita tidak akan naik sebegitu banyak. Ia mungkin akan berada pada kadar yang sedia ada kerana ianya masih lagi selari dengan keadaan pasaran kapital seluruh dunia. Firdaus, bagaimana dengan agensi penarafan lain seperti Moody's dan S&P? Apa pula yang mereka katakan? Adakah berbeza ataupun sama dengan Fitch ini? Pada pendapat saya, ini apa yang dikatakan oleh Fitch, ada dua perkara. Satu, kadar ruang fiskal yang kita ada pada ketika ini, dan satunya keadaan politik, senario politik kita pada ketika ini. Dan saya rasa ini adalah dua perkara yang agak struktural, di mana saya rasa mungkin syarikat-syarikat penarafan yang lain juga mempunyai pendapat yang sama tentang dua perkara yang besar ini. Perlu diingat bahawa untuk kembali balik, untuk naik ataupun untuk mendapat penarafan ke atas pada masa-masa yang akan datang, satu, ia tidak akan berlaku secara mudah kerana ia banyak bergantung kepada bagaimana kita menyusun semula ekonomi kita pada mungkin 4-5 tahun yang akan datang. Ini kenapa saya kata 4-5 tahun, kerana mungkin pada 3 tahun yang pertama selepas COVID-19 ni
mungkin lebih banyak lagi aktiviti ekonomi yang lebih terjurus kepada recovery dan kurang sikit daripada pertumbuhan. Dan apabila kita menyusun ekonomi kita ni selalunya lebih afdal lagi lah, lebih baik lagi apabila kita berada di dalam keadaan pertumbuhan dan bukan di keadaan recovery. Itu satu. Nombor duanya, kita kena lihat juga mungkin penarafan semula ke atas pada Malaysia mungkin akan menjadi lebih mudah sekiranya tinjauan daripada syarikat-syarikat penarafan ini masih lagi dalam keadaan yang stabil. Itu kira indikator yang pertama lah yang kita boleh lihat. Jikalau dia mengubah tinjauan mereka dan ini maksudnya penarafan semula sama ada ke bawah ataupun ke atas mungkin akan berlaku dengan lebih awal lagi daripada apa yang kita sangkakan. Firdaus, sebenarnya ini bukan kali pertama Malaysia disemak turun dan kali terakhir adalah sekitar krisis ekonomi Asia pada sekitar 1998 dan kemudian Malaysia juga kembali naik pada sekitar 2003 dan juga 2004. Berapa lamakah jangka masa untuk Malaysia kembali ke paras A negatif ni? Seperti mana yang saya sebut tadi, saya rasa ia tak akan berlaku secara mudah lah, ataupun mungkin ia tidak akan berlaku mungkin pada sekitar 3 tahun ke bawah ni. Kalau ada penarafan ke atas semula mungkin berlaku pada 3 ke 5 tahun. Dan ini juga banyak bergantung kepada apakah aktiviti ekonomi ataupun model baru ekonomi kita di dalam RMK 12 nanti. Itu mungkin akan menjadi lebih kritikal kepada syarikat-syarikat penarafan ini kerana mereka ingin tahu, satu, bagaimana kita nak susun semula ekonomi. Nombor dua, sama ada penyusunan semula itu akan membawa kepada realiti dan bukan saja apa yang kita ada di atas kertas lah. Contohnya, kita dapat lihat bahawa RMK 11 kita ada beberapa projek-projek mega dan kita juga ingin mengembangkan GST dan sebagainya pada RMK 11 dan ini tidak kesampaian kerana pertukaran kerajaan yang kita hadapi pada 2018 yang lepas dan ini sedikit banyak memberikan kesan kepada ekonomi negara kerana model ekonomi kita ataupun plan ekonomi kita sendiri kita tidak boleh untuk follow through. Ini penting. Katakanlah kalau kita rasa bahawa tak kisahlah kalau kita tukar kerajaan ke ataupun sebagainya, tetapi model ekonomi kita tetap terus. Kita sama ada kita tukar kerajaan besok ataupun lusa, RMK 12 itu mesti sama juga daripada apa yang kita katakan sebelumnya. Yang itu penting bagi pendapat saya. Dan saya rasa syarikat-syarikat penarafan akan memberikan lebih banyak lagi fokus kepada perkara ini. Firdaus, ada pakar kesihatan awam jangka untuk Malaysia vaksinasikan sejumlah besar populasi adalah mungkin pada akhir 2021 ataupun pada 2022 sendiri. Apakah kesan semakan turun ini dan kos hutang yang tinggi kepada usaha kerajaan untuk lakukan rancangan fiskal lagi jika situasi COVID-19 ini masih lagi berterusan? Saya rasa ini satu fenomena dunia lah kerana seluruh dunia menjangkakan bahawa vaksin yang akan dikeluarkan nanti adalah sebagai satu-satunya cara untuk kita keluar daripada COVID-19 ini. Itu tidak semestinya betul. Kerana ada cara-cara lain untuk kita kembali kepada paras normal kepada ekonomi kita dan ini tidak semestinya bergantung kepada vaksin sendiri. Sekiranya vaksin ini perlu dikeluarkan secara menyeluruh kepada seluruh rakyat. Perlu diingat siapa yang dapat dulu, siapa yang dapat kemudian dan sama adakah ia ada satu perkara yang ekonomikal untuk vaksinate seluruh populasi negara. Itu nombor satu. Nombor dua, sekiranya ini berlaku, saya rasa kalau ada apa-apa peningkatan dari segi aspek fiskal tidak semestinya akan membebankan negara kerana ia tidaklah menjadi satu perkara yang mungkin bukan menjadi satu perkara yang fokus. Lebih fokus lagi kepada hasil negara.
dan daripada hasil negara, berapa perbelanjaan negara dan berapa hutang negara untuk kita terus kembang pada pertumbuhan kita pada masa-masa yang akan datang. Saya tak rasa ini adalah satu perkara yang akan membebankan kerajaan dan sekaligus memberikan outlook yang agak negatif kepada syarikat penarafan. Firdaus, kita melihat kepada situasi ini, adakah ini akan memaksa kerajaan untuk sangat berhati-hati apabila berbelanja, Firdaus? Saya rasa perbelanjaan itu kita tidak boleh, it's inevitable. Kalau kerajaan perlu berbelanja, kerajaan perlu berbelanja. Kerana keadaan ekonomi semasa lebih tertumpu kepada apa yang kita belanja. Sama ada kita nak belanja untuk kembangkan negara ataupun berbelanja untuk sekadar untuk mengurus saja, bukannya untuk projek-projek yang besar supaya kita dapat melihat pertumbuhan yang lebih besar lagi. Seperti mana saya katakan tadi, apa yang lebih penting ialah hasil negara. Bagaimana kita nak susun semula hasil negara supaya jikalau adanya krisis ekonomi yang akan datang, hasil negara ini tidak terlalu tertekan dan kerajaan tidak perlu sangat untuk ketuk pintu-pintu JLC untuk meminta special dividend dan sebagainya. Kerajaan masih lagi mampu untuk tangani krisis-krisis ekonomi pada masa akan depan dengan hasil direct ataupun indirect hasil kita sendiri. Itu saya rasa satu perkara yang lebih penting. Baik, terima kasih kepada pakar ekonomi kanan dan Ketua Kajian Ekonomi MARC, Firdaus Rosli, untuk kita memahami kesan penurunan penarafan kredit Malaysia ini. Dan mungkin Niaga Awani akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.